Jadi bila dikata perubahan kepada minda dan budaya ini, dia mesti diuruskan dengan baik. Jadi tugas mengurus ini pula adalah di tangan pemimpin. Jadi kalau di peringkat jabatan atau unit, tuan-tuan, puan-puan dan doktor sekalian ni, jadi ketua jabatan, penolong ketua jabatan ataupun ketua-ketua unit di jabatan itu, mereka lah akan bertanggungjawab untuk mengurus perubahan ini. Saya kata tadi mungkin dia melibatkan perubahan pada minda dan juga budaya yang diamalkan di jabatan atau unit yang seterusnya akan menjadi budaya di IPG ini. Okay. Tapi di sekolah ini kalau yang kita katakan dalam PS25 dia mesti menjurus kepada perubahan keseluruhan sekolah itu untuk apa yang dikatakan tadi dalam kerangka PS25 itu kemenjadian murid itu dan juga sekolah yang berkualiti. Okey. Jadi di sini bila kita kata mengurus perubahan ini, dalam objektif pada sesi ini kita akan harapkan peserta dapat menjelaskan kepentingan mengurus perubahan dalam organisasi yang terdiri daripada jabatan dan unit dan juga mengaplikasikan model perubahan 8 langkah kota untuk mengurus perubahan dalam organisasi. Jadi dalam PS25 dia tekankan pada model ini, okay, model perubahan 8 langkah kota. Okay, jadi saya difahamkan kalau Jabatan Ilmu Pendidikan semua pensyarah di situ sudah mahir dengan 8 langkah kota ini. Okay, jadi di sini kita akan berkongsi dengan jabatan-jabatan lain ya. Jadi boleh bagi idea mengenai dengan perkara ini. Jadi di sini kalau nampak ya dalam slide ini saya masih lagi letakkan kerangka PS25 ini supaya kita tidak lari daripada konsep yang kita nak sampai dalam kita punya ceramah-ceramah ini ya, iaitu kita sentiasa rujuk pada kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Okey. Jadi di sini bila dikatakan perubahan mengurus perubahan ini, kita akan lihat definisi perubahan ini saya ambil daripada satu orang saja di sini. Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil kepada pola atau kelakuan dan status stabil yang lain. Walaupun status itu stabil tapi kita pergi kepada status stabil yang lain, okay, yang mana dia akan perlu dilakukan. Okay, terutamanya macam PS25 dia merupakan satu transformasi. Jadi transformasi ini merupakan ini mesti dikaitkan dengan perubahan ya, sama juga ya. Jadi ini bermakna perubahan tidak dapat dielakkan apabila sudah tiba masanya. Jadi masa macam sekarang ini sudah ditetapkan bahawa pada tahun 2025 semua sekolah akan menjadi sekolah PS25. Jadi ini sudah tiba masanya. Dia tidak boleh dielakkan. Jadi mau tidak mau kita perlu lakukannya. Okey. Jadi kita akan lihat di sini bila kita kata mengurus perubahan ini, jadi bagaimana kita dapat mengurus perubahan untuk sesuatu organisasi. Okay, bagaimana kita dapat mengurus perubahan untuk sesuatu organisasi ini. Jadi kita sendiri boleh tanya pada diri kita sendiri ya. Kerana mengurus perubahan ini adalah satu pendekatan berstruktur. Okay, bila dikatakan pendekatan berstruktur ini untuk kita memastikan perubahan dilakukan secara terancang dan lancar. Itu yang kata dia mesti terancang. Okay, perubahan yang dimaksudkan ini mesti terancang dan lancar dan juga mesti ada faedah daripada perubahan itu yang akan berkekalan. Bukan sengaja saja nak buat perubahan begitu saja. Jadi bila kita kata perubahan, fokus untuk yang kita nak mengurus perubahan ini. Sebab apa? Kita, tuan-tuan doktor dan juga puan-puan ini yang merupakan ketua jabatan, ketua unit, okay, ataupun wakil-wakilnya itu, dia adalah pengurus kepada perubahan itu. Jadi sebagai pengurus apa kita kena buat? Okay? Jadi fokus untuk perubahan, mengurus perubahan adalah manusia. Kita berhadapan dengan manusia ataupun subordinate kita ataupun ahli organisasi dan bagaimana sebagai individu atau pasukan itu kita beranjak daripada satu situasi kepada satu situasi yang baru.
Jadi kita perlu menguruskan perkara ini, iaitu kita beranjak ya daripada satu situasi kepada situasi yang baru. Jadi bila kita kata perubahan yang saya katakan itu, kita beranjak daripada situasi ke satu situasi yang baru, ini terdiri daripada perubahan yang proses yang mudah ataupun kepada yang besar seperti yang kita maksudkan di sini, transformasi transaksi sekolah 2025 ini. Jadi di sini sebagai pengurus ya, doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ketua jabatan dan dari ketua ini, sebagai pengurus perubahan, peranan kita adalah untuk mempermudahkan perjalanan cara kerja baru. Kita wujudkan cara kerja baru dan kita perlukan satu model, atau template untuk membantu kita dalam perjalanan ini. Jadi untuk kita mewujudkan satu kerja baru, ke arah satu kerja baru, kita rujuk pada satu model ini yang kita akan bincangkan dalam slot ini nanti ya. Baik, jadi di sini bila kita katakan mengurus perubahan, biasanya di sini kita katakan ada 70% failure rate ya untuk berubah. Jadi kenapa ini boleh berlaku? Mengapa perubahan biasanya gagal? Biasanya bila kita bincang tentang perubahan, mengurus perubahan ni, kita mau kejayaan. Tapi jangan kita ingat di sini kenapa dia cakap negatif di sini. Kita juga perlu lihat pada kenapa berlakunya kegagalan di atas sesuatu perubahan itu. Jadi kita tidak dapat nafikan di sini ya, bila ada satu perubahan dalam satu organisasi itu memang dia adalah satu perkara yang susah. Sangat rumit. Jadi kita mesti jangan fikirkan bagaimana caranya untuk berubah saja. Kita juga perlu fikir mengapa perubahan itu adalah gagal. Jadi bila kita kata ini, kita boleh bincang sama-sama di sini. Kita tengok apakah faktor kegagalan sesuatu transformasi ataupun kegagalan sesuatu perubahan itu. Saya boleh berikan beberapa perkara di sini. Contohnya, kita boleh katakan bila kita perkenalkan satu perubahan itu, kalaulah kita punya subordinate ataupun pensyarah-pensyarah di jabatan atau unit kita, mereka rasakan bahawa perubahan yang diperkenalkan itu tidak bermakna, sudah tentu dia akan gagal. Bila mereka anggap itu, apa ini perubahan? Memang sekarang sedia ini sudah ada, kenapa nak berubah? Jadi bagi mereka, itu menjadi sesuatu perkara yang tidak bermakna kepada mereka. Jadi pada diri mereka sendiri kalau tidak bermakna, sudah tentu apa yang tuan-tuan buat dalam jabatan atau unit masing-masing tidak akan berjaya. Kemudian perubahan ini tidak diwajibkan. Jadi di sini bila pihak pengurusan ya tidak memberi komitmen sepenuhnya untuk mewajibkan ini perlu berlaku, jadi dia tidak akan berlaku, dia akan gagal. Dan juga bila perubahan itu tidak dikomunikasikan dengan berkesan. Ini penting, komunikasi berkesan. Dalam semua organisasi memang komunikasi berkesan ini satu perkara yang satu elemen yang sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi berkesan, apa yang diaslatkan tidak sampai kepada orang subordinate kita ataupun pihak di dalam organisasi kita, memang tidak akan berjaya kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Dan juga kita kalau pelaksanaan perubahan tidak terancang dengan baik, tidak ada rancangan yang baik, dan bila di kejayaan awal itu, nanti kita akan tinggal dalam 8 langkah quarter ini, kejayaan awal perubahan tidak diraihkan dan tidak disebar luas akan juga menyebabkan kegagalan. Jadi ini ada banyak faktor yang boleh menyebabkan satu perubahan itu akan gagal. Jadi kita sebagai pengurus di dalam jawatan masing-masing perlu kita tahu bagaimana untuk mengurus perubahan itu tanpa gagal. Jadi kita lihat, inilah dia model perubahan 8 langkah quarter. Jadi kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah biasa dengan model perubahan ini, tapi saya terangkan di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita nak katakan tentang model perubahan, ada banyak model. Tapi di sini
ada banyak model yang berasaskan teori-teori yang berbeza, tapi di sini kita akan tumpukan kepada model perubahan 8 langkah kota ini yang mana dianggapkan dia lebih sesuai untuk program transformasi sekolah 2025 ini. Okey, jadi di dalam langkah ni, dalam model perubahan 8 langkah kota, terlebih dahulu kita lihat kota ini adalah John P. Kotter, seorang profesor daripada Harvard Business School yang telah mempelopori model ini pada tahun 1995. Okey, jadi yang ini dia menawarkan satu pendekatan holistik. Okey, model ini menawarkan satu pendekatan holistik untuk melaksanakan perubahan kepada seluruh budaya satu organisasi, sama ada jabatan atau unit yang saya maksudkan di sini. Jadi mengikut kota ni dia ada 8 langkah, okay, yang perlu diselesaikan selengkapnya. Maksudnya di sini ada 8 langkah, kita boleh lihat dia daripada langkah satu yang di bawah ini ya, langkah 1 sehingga 8. Jadi ada 8 langkah dan mengikut kota setiap langkah itu perlu diselesaikan dahulu sebelum beranjak kepada langkah yang seterusnya. Okey, dan dalam 8 langkah ini dia telah dipecahkan kepada 3 fasa. Ini yang nanti dalam aktiviti tuan-tuan akan buat ya tentang fasa-fasa ini. Jadi ada 3 fasa dalam 8 langkah ini, di mana fasa 1 dia terdiri daripada langkah 1, 2 dan 3. Okey, manakala fasa 2 dia terdiri pada 4, langkah 4, 5 dan 6, dan fasa 3 merupakan langkah 7 dan 8. Jadi apa itu fasa 1? Fasa 1 dia mewujudkan iklim untuk berubah. Macam mana kita nak mewujudkan dalam jabatan atau unit kita iklim untuk berubah. Okay, maksudnya di sini kita nak adakan satu perubahan. Contoh yang paling mudah katakan ya, kita kita nak jadikan IPD kita IPD yang lestari, jimatkan listrik. Jadi kita nak tutup switch elektrik kita semasa waktu rehat. Okey, dan juga diwajibkan hanya buka aircon di jabatan atau unit pada pukul 10. Jadi kita nak adakan ini satu perubahan. Jadi macam mana kita nak mewujudkan iklim untuk berubah ini supaya semua ahli-ahli dalam jabatan atau unit kita itu dapat mengetahui ataupun tahu tentang kenapa perlu perubahan ini dilakukan. Satu urgency. Okay, itu dalam fasa 1. Okay, jadi saya terangkan dulu ya. Fasa 2 melibatkan dan mengupayakan seluruh jabatan dan unit. Macam mana puan-puan doktor akan melibatkan semua, okay, tenaga ataupun semua ahli-ahli yang ada di dalam jabatan atau unit tuan doktor dan juga puan ini untuk menjayakan perubahan ini. Dan fasa 3 melaksanakan dan melestarikan perubahan. Okay, iaitu ke arah sudah menjadikan dia satu budaya di dalam jabatan atau unit perubahan tersebut. Inilah dia 3 fasa. Jadi kita akan lihat satu demi satu. Kalau ada apa-apa boleh hentikan saya dan tanya ya. Kita lihat satu demi satu setiap fasa ini. Okey. Baik. Jadi di sini bila kita kata fasa 1 ini, kita dapat lihat fasa 1 mewujudkan iklim untuk berubah. Seperti mana yang saya kata tadi, fasa 1 dia terdiri pada 3 langkah. Okey. Semua sekali 8 langkah ya. Jadi dalam fasa 1 sudah ada 3 langkah. 1, mewujudkan kesegeraan, okay, dan 2, membentuk pakatan yang kuat, dan yang ketiga mencipta visi perubahan. Okay, jadi yang pertama itu mewujudkan kesegeraan ini. Sebagai pemimpin, kita pemimpin dalam organisasi lah, iaitu ketua jabatan ketua ini, dia harus mewujudkan rasa terdesak atau terdorong untuk melakukan perubahan dalam kalangan warga jabatan atau unit itu. Iaitu seperti yang saya cakap tadi, contoh dia mesti ada satu kesedaran kenapa kita perlu lakukan. Jadi dalam ucapan pengarah tadi dia sudah bagi tahu kenapa program transformasi sekolah 2025 ini telah diadakan tu.
kenapa kita perlu melaksanakannya, itu merupakan kita mewujudkan kesegeraan. Kenapa perlu kita lakukan perubahan ini? Okey, itu dalam langkah 1. Okey, jadi dalam langkah 1 juga kita lihat ya bagaimana kita nak memberi kesedaran kepada kita punya subordinate ataupun ahli-ahli dalam organisasi kita. Okey, jadi bila kita kata kesegeraan ini hanya boleh timbul sekiranya mereka sedar, okay, dan faham mengapa perubahan itu kritikal dan perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Itu saya kata, kalau ini tidak berlaku ya, maka perubahan itu tidak akan berlaku dalam jabatan atau unit itu. Jadi mesti ada kita rasa kita timbulkan ataupun kita menyebabkan ada timbul, okay, satu kesedaran dan kefahaman kenapa perlu ada perubahan ini. Okay, kalau tidak buat, apa akan berlaku? Jadi bila tidak buat itu akan ada, nanti kita akan lihat dalam langkah-langkah. Mungkin ada dalam, dia kata kenapa perlu ini? Okay, ini tak perlu. Okay, sudah biasa macam ni, teruskan saja. Itu nanti kita akan lihat dalam fasa-fasa yang seterusnya. Okay, kemudian dalam fasa 2 pula, membentuk pakatan yang kuat. Okay, jadi di sini, kita sebagai pemimpin di dalam organisasi kita harus mewujudkan satu pasukan yang committed. Ini penting ya. Pasukan yang committed dan kompeten untuk memandu proses perubahan ini. Okay. Jadi pada peringkat mulanya dalam TS25 dia ada ya, pemimpin pertengahan dan sebagainya. Nanti akan kita akan lihat dalam modul-modul yang seterusnya. Jadi di sini bila anda tuan-tuan puan-puan doktor ini sebagai ketua jabatan, di bawah tuan-tuan ada penolong ketua jabatan, ada ketua unit dan sebagainya. Dia mesti kita membentuk satu pakatan yang kuat. Okay, pakatan yang kuat. Ini yang katakan pakatan yang committed dan juga kompeten. Ini committed dan kompeten supaya dia dapat bersama-sama memandu ke arah perubahan itu. Itulah fasa 2, membentuk pakatan yang kuat. Okay, ini pakatan yang kuat ini mesti kesepahaman ya, yang penting di antara ahli-ahli di dalam jabatan atau unit masing-masing. Jadi di sini bila nak membentuk pakatan yang kuat, kita sebagai pengurus ataupun pemimpin di dalam jabatan unit ini, kita tahu orang ini macam mana, orang ini macam mana. Kalau kita bagi tugas kepada dia, kita macam mana approach dia. Jadi macam itu kita dapat membentuk pakatan di situ. Okey, ini bukan pakatan politik, ini pakatan dalam melaksanakan perubahan yang kita maksudkan di dalam organisasi kita. Okey, dan langkah 3, mencipta visi perubahan. Okey, jadi visi ini harus diterjemahkan dalam bentuk strategi. Seperti tadi ada dirancang perancangan, kemudian dalam IPG kita ada plan strategik dan sebagainya. Jadi visi harus diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat dilaksanakan serta mempunyai tempoh masa dan jangkaan saraan pencapaian jelas. Ini yang saya nak tekankan, iaitu masa dan jangkaan sasaran pencapaian yang jelas. Okay, masa dan jangkaan sasaran mesti ada dalam pencipta visi perubahan kita. Okay, kenapa macam tu? Supaya setiap ahli dalam organisasi kita dapat gambaran apa hala tuju sebenarnya. Apa hala tuju yang jelas yang mereka boleh dapat, boleh bayangkan. Dan dengan berbuat demikian, dia mengayati betul-betul apa yang harus dilakukan setiap hari sebagai tugas harian kita di dalam jabatan. Ini perlu kita mencipta visi dan perubahan itu. Seperti yang kata, visi itu perlu mempunyai tempoh masa dan jangkaan sasaran pencapaian yang jelas. Okay? Jadi di sini itu mencipta visi dan perubahan. Inilah 3 langkah dalam fasa 1. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya nanti. Saya teruskan dulu. Terusnya kita lihat pada fasa 2. Ini melibatkan dan mengupayakan seluruh jabatan ataupun unit yang dimaksudkan di sini. Okey. Nanti saya akan teruskan lagi lah untuk fasa 1 tambahan, tapi saya habiskan dulu semua langkah ini, nanti kita akan bincang ya. Baik. Jadi untuk yang fasa 2, okay, iaitu
kita ada 3 lagi langkah dalam fasa 2, iaitu langkah 4, langkah 5 dan juga langkah 6. Seperti mana yang ada di sini, langkah 4 mengkomunikasikan visi. Tadi dalam langkah 1 sudah dia bentuk visi yang jelas itu. Kemudian sekarang dalam langkah 4 dia, dalam fasa 1, langkah 3 ada mengenai dengan visi, dan sekarang fasa 2, langkah 4 ada mengkomunikasikan visi. Jadi bila dikatakan mengkomunikasikan visi, ini harus dikomunikasikan ya. Visi itu dikomunikasikan agar pemahaman yang baik serta dapat diterima oleh semua. Ini yang di sini dikatakan proses buy-in. Okay, buy iaitu apa kita punya perubahan yang kita nak lakukan, kita sampaikan kepada ahli-ahli di dalam organisasi kita tu dengan jelas. Okay, itu cara kita mengomunikasikannya tu. Okay, cara disampai kepada mereka. Okay, supaya mereka kita dapat mempengaruhi mereka itu. Ini kita katakan buy-in. Jadi dalam masa ini mungkin ada bantahan ataupun alangan, okay, oleh beberapa pihak dalam organisasi ini. Tak apa. Okay, di sini kejayaan kita ialah bagaimana kita mengomunikasikan, kita buy-in. Okay, ataupun perubahan yang kita nak lakukan itu kita sampaikan kepada ahli-ahli di dalam organisasi kita supaya mereka dapat, kita dapat pengaruhi mereka dan mereka faham apa perubahan yang kita nak lakukan ni. Jadi visi yang jelas ini perlu disampaikan dengan terarah dan berkesan, okay, supaya semua pihak di dalam organisasi itu dia tahu tentang kepentingan perubahan yang perlu dilakukan ini. Jadi di sinilah akan timbulnya penggunaan teknologi, okay, seperti media sosial, okay, dan juga banyak lagi ya. Yang mana penggunaan teknologi yang saya maksudkan di sini ialah untuk mempercepatkan proses komunikasi ini. Itu langkah 4. Okay. Kemudian langkah 5 kita ini dia menghapuskan halangan. Okay, menghapuskan halangan. Okay. Jadi di sini bila kita nak bawa sesuatu perubahan ya di dalam organisasi kita, sudah ini tentu akan ada halangan ya. Jadi daripada beberapa pihak ataupun satu kumpulan tertentu di dalam organisasi kita. Jadi langkah 5 dalam fasa 2 ini menghapuskan halangan. Jadi ahli pasukan ataupun ahli organisasi dia mesti harus mengatasi setiap halangan yang timbul ini secara efektif dan juga untuk memantapkan pengalaman di samping meningkatkan keyakinan di pasukan di dalam organisasi itu. Okey. Di sini selain itu sokongan sumber dalam dan juga luar daripada organisasi kita perlu digembirakan ya agar semua orang dapat kita melibatkan untuk mencapai visi tersebut. Okey. Jadi di sini bila kita kata menghapuskan halangan ini, sebagai pemimpin perubahan ya, sebagai kita tuan-tuan puan-puan ni sebagai ketua jabatan atau unit ini, dia juga adalah pemimpin di perubahan yang maksudkan ni. Okay, dia mesti mengkaji semula struktur organisasi, prosedur kerja, dia punya sistem prestasi yang dimaksudkan dalam jabatan itu, dan juga yang penting kompetensi, okay, ahli-ahli dalam jabatan untuk kita memastikan atau selaras dengan visi atau perubahan yang kita nak lakukan ni. Okay. Jadi bila kita memastikan ada di dalam ahli-ahli jabatan atau unit kita ini yang akan menghalang sesuatu perubahan yang kita nak lakukan, orang itulah kita perlu tackle betul-betul dan sampaikan kepadanya apa tujuan utama di dalam organisasi itu dan kedudukan orang yang dimaksudkan itu dalam organisasi itu, apa dia punya peranan itu. Jadi bila kita berikan penerangan-penerangan macam itu, akhirnya halangan-halangan ini dapat juga kita atasi pada akhirnya untuk mencapai ataupun menjayakan perubahan yang kita maksudkan di sini. Okay, ini ada satu proses yang banyak untuk kita menghapuskan halangan ini ya. Baik. Jadi bila
dalam langkah 5 ni kita boleh mengenal pasti ahli organisasi kita yang akan menentang perubahan. Okay? Bila sudah kita kenal pasti, kita membantu mereka memahami rasional dan strategi kita. Itu yang saya kata. Kita sudah kenal pasti orang inilah yang akan mengalang. Jadi kita bagi fokus kepada orang itu, kemudian kita pastikan kita berikan dia pemahaman yang seboleh-bolehnya. Itu mereka, kita bantu mereka untuk memahami rasional dan juga strategi yang kita nak, strategi perubahan yang kita nak lakukan. Okay? Jadi macam mana ini boleh dilakukan? Okay? Kerana kita berhadapan dengan manusia, jadi caranya kalaulah dalam CS25 ini biasanya melalui LADAP, melalui PLC. PLC ni nanti Dr. Azmi akan terangkan lebih lanjut ya. Jadi dengan adakan aktiviti-aktiviti ni LADAP, PLC, kemudian ada intervensi yang bersesuaian, inilah kita boleh lakukan untuk langkah 5 dalam fasa itu untuk menghapuskan halangan ini. Okey. Baik. Yang fasa 2 langkah 6 membentuk sasaran atau kemenangan jangka pendek. Okey. Ini penting ya kerana di sini jadi dalam fasa mengkomunikasikan visi dalam langkah 4 ni ya, kita perlu pastikan apa yang kita cakap itu kita buat. Okey, apa yang kita cakap kita buat. Okey, dan seterusnya dalam langkah 6 ini membentuk sasaran kemenangan jangka pendek. Jadi di sini setelah kita mengenal pasti projek dan program yang dapat dilaksanakan, okey, tanpa ada halangan, tanpa daripada peneliti dan juga yang menentang perubahan ini. Jadi kita pilih di sini. Okey, dalam proses perubahan kita ambil contohnya dalam seperti yang saya katakan dalam penjimatan elektrik itu, mula-mula sekali kita kaitkan dengan cara untuk menutup switch bila tidak digunakan. Jadi itu yang rangkaian pertama kita boleh lakukan itu membentuk sasaran yang jangka pendek. Okey. Jadi sasaran jangka pendek kita dapat lihat di sini setiap kali bila keluar dari pejabat dia tutup switch itu, dan kita dapat lihat daripada tindakan itu apakah kejayaan yang dapat. Okey. Jadi daripada pejabat kita dapati bahawa bil elektrik itu dapat dikurangkan sekian peratus. Dia pada mulanya sedikit saja. Walaupun sedikit itu, kita perlu meraihkan kemenangan itu. Ini cara bila kita meraihkan kemenangan yang kecil macam itu, dia dapat mempengaruhi orang yang di langkah 5 itu yang ada halangan itu, sedikit sebanyak dia akan terasa di situ, oh ini boleh berjaya. Maka dia akan turut bersama kita untuk melaksanakan perubahan itu. Itu yang dikatakan dalam langkah 6 ini ya, iaitu kita pilih dengan cermat sasaran projek yang mudah tercapai. Okey. Kerana apa? Tujuan mempamerkan kejayaan tersebut, kita nak meyakin dan memenangi hati orang yang mengalang itu ataupun pengkritik perubahan kita itu. Itu tujuannya. Okey. Jadi kita buatlah secara ringkas saja kemenangan itu kita raihkan. Okey, ataupun kita beri pengiktirafan kepada ahli-ahli organisasi kita yang telah membantu untuk mendapat sasaran jangka pendek yang kita telah tentukan itu. Jadi bila ada pengiktirafan macam ini dalam proses buying tadi kan, dia akan mengekalkan itu. Okey, jadi proses perubahan ini akan dilaksanakan dengan lebih mudah lagi. Okey, baik, itu fasa 2. Dalam fasa 3, dia melaksana dan melestarikan perubahan tersebut. Dalam fasa 3, dia ada 2 langkah saja, iaitu mengekal momentum perubahan dan membudayakan perubahan. Okey. Jadi di sini, bila dikata mengekal momentum perubahan, apa yang dimaksudkan di sini ialah dalam organisasi itu ataupun dalam jabatan atau unit itu, ahli-ahli di situ harus dia teruskan perubahan sehingga mencapai visi yang telah dirancang itu. Iaitu dia punya momentum itu dikekalkan. Maksudnya mereka sudah mula melibatkan diri dalam perubahan yang kita maksudkan itu. Jadi bagaimana untuk
Kita tidak mau macam angat-angat tai ayam. Okay? Bila mula-mula dia seronok untuk libatkan di situ, kemudian libatkan diri, kemudian terus tai ayam itu sudah sejuk. Okay? Kita artinya dia tidak ada satu momentum. Okay? Kita pastikan dalam langkah 7 ini kita perlu mengekalkan momentum itu supaya kita, kerana sasaran kita pada tahun 2025 ini, semua sekolah di Malaysia ini telah melaksanakan TS25 ni. Okay? Jadi kalau dalam separuh perjalanan ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah patah semangat, jadi dia tidak akan berjaya. Jadi untuk itu kita perlu mengekalkan momentum perubahan ini supaya akhirnya dia akan menjurus kepada pencapaian objektif yang kita maksudkan ataupun matlamat perubahan yang kita maksudkan itu. Itu yang dikatakan ya. Jadi sebelum perubahan itu selesai, sentiasa kita perlu berkomunikasi juga di sini. Okey, ataupun kita gunakan cara-cara yang bagaimana galakan, ujian, okey, macam sekarang ya dia ada pergi sekolah-sekolah tertentu, okey, diberikan penyirapan pada sekolah itu kerana dia berjaya melakukan sesuatu. Ini semua dapat mengekalkan momentum, okey, perubahan yang dimaksudkan. Okey. Dan akhir sekali langkah 8, bilalah semua langkah 1 sampai langkah 7 ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka perubahan yang kita maksudkan dalam organisasi kita ini, dia dapat dibudayakan. Itu membudayakan perubahan. Okay? Jadi pemimpin ataupun seperti yang kita maksudkan di sini, ketua jabatan, ketua unit ini, dia harus memastikan perubahan itu berkekalan. Okay, berkekalan dan menjadi budaya ataupun sebahagian budaya, okay, dalam jabatan itu diamalkan oleh bukan individu tertentu ya, seluruh, okay, individu di dalam organisasi itu perlu jadikannya sebagai satu budaya. Maka sampailah pada langkah 8 ini.